Okey, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Tak apalah, ada beberapa orang pun tak kisah. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua tentang kajian tindakan, asas kajian tindakan, dan saya rasa mungkin tak lamalah masa yang diperuntukkan untuk program ini. Baik, sebelum saya nak mulakan kajian tindakan, saya nak cerita sikit pasal sejarah saya dan juga kajian tindakan sebelum saya kenalkan sedikit biodata. Boleh dengar suara saya? Kalau boleh dengar, bagi tahu sebab saya pun tak pasti bagaimana rangkaian masing-masing. Harap boleh dengarlah sedikit perkongsian yang saya berikan pada petang ini. Ini ialah asas bagaimana nak menunjukkan minat dan juga suka tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, baik. Kita mula kepada sejarah saya dan kajian tindakan. Pada tahun 2010, saya baru mula mengajar ataupun posting dan kena paksa buat kajian tindakan. Saya highlight perkataan kena paksa tu sebab memang kena paksa buat di sekolah. Cikgu di sekolah kena buat kajian tindakan. Jadi kena paksa tu buat satu perkara yang tidak menyeronokkan lah. Dan akhirnya dianya macam memberikan tekanan kepada saya. Contohnya ada seorang Kak Zuni kata, Faizi, kau cikgu baru kan, kena buat kajian tindakan ni. Kalau tak buat, nanti bagi tahu pengetua sendiri, bagi alasan. Jadi nak tak nak buat, memang kena buat kajian tindakan. So kajian tindakan ni wajib dibuat. Kena tunjukkan. Dan seorang lagi, kakak ni namanya Kak Nah. Dia cakap, Faizi cepat buat, siapkan, Kak Nah tunggu ni, dia cakap kan. Jadi ia menyebabkan satu tekanan stres dalam buat kajian tindakan. Dulu tak ada tuan-tuan puan-puan, tak edar cara dan sebagainya buat kajian tindakan. Bagi saja kena buat kajian tindakan. Dan ini memori dalam Facebook, kalau saya nak tunjukkan 11 tahun lepas, memang menunjukkan kajian tindakan ni memang satu keterpaksaan. Muncul Facebook ni ada memori kan, kena paksa lah, itu ini dan sebagainya lah. Dan tengok tu kawan-kawan pun perli, sabar Faizi, sah pun belum lagi, kita akan naik 44. Sebenarnya itu luahan perasaan je lah, menunjukkan keterpaksaan buat kajian tindakan ni sampai nak luar rasa. Masuklah orang cakap tu, maklumlah cikgu muda baru mengajar kan, jadi tak ikhlas kat situ dalam buat kajian tindakan. Dan selepas 10 bulan buat kajian tindakan, barulah siap kajian tindakan tu. Kalau orang lain boleh buat setengah tahun, 2-3 bulan, tapi saya buat hampir 10 bulan disebabkan keterpaksaan membuat kajian tindakan. Dan tak ada pun satu garis panduan untuk menghasilkan kajian tindakan. Jadi itu sejarah saya tuan-tuan dan puan-puan tentang kajian tindakan. Baik, sekarang ni saya berdasarkan apa yang terjadi itu, saya fikir why not saya memikirkan cara untuk menghasilkan kajian tindakan yang baik untuk cikgu kat sekolah, nak buat kajian tindakan, membantu guru-guru bagaimana cara nak menghasilkan kajian tindakan. Kalau tahu cara nak buat, sebenarnya tak jadi masalah. Okey, saya perkenalkan, nama saya Hairul Faizi bin Luqman. Saya memang ijazah sarjana pertama dalam bidang pendidikan moral di Universiti Pendidikan Society pada tahun 2009. Kemudian menyambung pengajian. Selepas 3 tahun saya mengajar, saya menyambung pengajian dalam bidang kurikulum dan pedagogi, special dalam bidang pendidikan moral di Universiti Kebangsaan Malaysia 2016. Dan pada tahun 2020 baru-baru ini saya dah selesai ijazah Dr. Falsafah dalam kurikulum dan pedagogi, juga dalam bidang kurikulum dan pedagogi dalam spesialis dalam bidang pendidikan moral. Maksudnya tesis yang saya selesaikan berkenaan kajian tindakan dan juga pendidikan moral. Itu yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dilihat kerjaya saya, 3 tahun saya di sekolah, kemudian saya ditempatkan semula selepas saya cuti belajar di UKM, dan saya ditempatkan di IPG Campus Elmhas sehinggalah pada hari ini, dan di bawahnya adalah sedikit beberapa anugerah yang tak seberapa lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan ke pertanyaan ke, boleh terus ajukan sebab saya nak komunikasi tu terus direct dengan saya. Okey, jadi kan saya cadang bagaimana cara sebenarnya nak menghasilkan kajian tindakan ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya pun berfikirlah frasa kaedah F, A, I, Z dan I yang membawa maksud kepada beberapa fungsi. Macam tadi kan ada mungkin dah dengar lah taklimat saya ni ataupun ceramah saya, tapi saya nak tekankan balik. Jadi F, A, Z dan I ni sebenarnya nama saya Faizi. Hairul Faizi nama saya kan. Jadi saya gunakan frasa ini cara untuk membantu guru-guru di mana-mana sajalah untuk membuat kajian tindakan. F tu ialah fokus, A ialah ambil, I ialah idea, Z ialah zahir dan I ialah implementasi, bagaimana kita nak apply benda tersebut. Okey, kita pergi kepada F, fokus. Okey, apabila kita nak memulakan kajian tindakan tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pastikan bahawa kita nak buat kajian tindakan ni bidang apa. Okey, kalau macam pendidikan moral, memang kita dah nampak lah kita nak buat bidang pendidikan moral. Tetapi sebenarnya kajian tindakan ini boleh dibuat dalam skop pengurusan ataupun dalam pengajaran dan pembelajaran ataupun pembelajaran pada masa kini.
Okey, katalah kalau tuan-tuan perempuan nak buat dalam bidang pengurusan, bidang apa yang kita nak pilih? Contohnya bidang pengurusan ni banyak. Contohnya dalam perongkanan hak ewan murid. So bidangnya ialah bidang hak ewan murid. Tajuk dia, perkara yang dia nak buat tu ialah mungkin berkenaan dengan di bawah hak ewan murid kan banyak. Ada contohnya ada AJK kantin, AJK tandas. Jadi tajuk perkara ni mungkin tertumpu kepada jawatan kuasa keceriaan. Dan subtajuk dia ialah keceriaan difokuskan kepada tandas. Jadi maksud dia, bila kita nak buat kajian tindakan, kita kena fokus satu-satu supaya kita dapat membuat satu kajian tindakan. Masalah sekarang yang wujud ialah bila cikgu nak buat kajian tindakan, tak ada fokus. Seolah-olah nak buat satu pendidikan moral. Itu yang jadi pening tu. Jadi kalau kita sebagai guru pendidikan moral, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan kena fokuskan tentang pengajaran dan pembelajaran PDP dalam subjek pendidikan moral lah. So subjek dia pendidikan moral. Kemudian bab dia, mungkin cikgu nak buat bab tajuk mana dalam pendidikan moral pun banyak, ada beberapa bidang dan sebagainya. Jadi kita pilih bab mana yang kita nak buat. Bab tu pun terlalu besar, jadi kena sub lagi pilih. Contohnya cikgu nak membuat kajian tindakan tentang hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia, kita pilih lagi apa kajian tindakan yang kita nak buat, iaitu mungkin cara mengingati 5 hak asasi manusia, let's say lah contoh. Jadi maksud dari tuan-tuan, kajian tindakan yang kita buat tadi ialah mengingat 5 hak asasi manusia dengan menggunakan kaedah sekian-sekian apa-apa kan. Jadi dalam pelaksanaan kajian tindakan, please berfokus. Jangan buat terlalu besar sehingga kan kita tak dapat nak menyelesaikan satu perkara. Jadi bila kita dah sub sampai fokus, akhirnya kita boleh menghasilkan kajian tindakan yang baik. Okey, baik. Boleh ada pertanyaan tak tentang fokus? Kalau ada boleh beritahu lah. Jelas tentang maksud fokus? Boleh? Okey, saya rasa boleh lah, tak ada masalah, tak ada pertanyaan. Saya teruskan pula yang kedua, iaitu frasa A, iaitu ambil. Tadi dah fokus, sekarang kita ambil pula. Apa dia maksud ambil ni? Ambil ini ialah senaraikan semua isu-isu yang ingin dikaji tadi. Okey, katalah kalau tadi tuan-tuan dan puan-puan tadi dah ambil isu berkenaan dengan hak asasi manusia, di mana pelajar-pelajar tak ingat, especially murid-murid berada dalam kelas akhir kan, yang kelas pendidikan moral berasal daripada peralihan, mungkin mereka tak dapat nak mengingati hak asasi manusia dengan baik. Jadi itu isu-isu dia, contohnya lah kan, kita senaraikan. Kalau kita tengok gambar di bawah ni, gambar orang buang sampah dalam tandas. So isunya ialah mereka membuang sampah di dalam kawasan tandas sehingga bersepah dan sebagainya. Jadi inilah isu yang kita nak bawa kan berdasarkan gambar yang kita lihat tadi tu. Bagaimana cara nak ambil isu? Pertama sekali melalui refleksi pengajaran dan pembelajaran. Apabila cikgu mengajar, cikgu akan lihat apakah dia refleksi pengajaran yang cikgu dapat tadi tu. Ini merupakan satu rumusan pengajaran yang kita dapat lakukan. Sebenarnya bila kita mengajar subjek moral dalam bidang ini, pelajar tak dapat nak faham ini dan sebagainya. Jadi ianya akan memberikan isu utama, kenapa kerap terjadi perkara tersebut. Jadi cara nak ambil isu pertama dapat daripada refleksi pengajaran. Misalnya begitu guru mengajar subjek pendidikan moral sering melihat murid gagal mengingati apakah jenis hak asasi manusia dalam bidang 5. Kesemua kelas yang diajar punya isu yang sama. Hal ini demikian, guru perlu membuat kajian dan seterusnya tindakan. Bagaimana nak membantu murid mengatasi masalah supaya boleh mengingati hak asasi manusia. Ini contoh refleksi pengajaran yang dibuat. Jadi kan nak menulis refleksi ini ialah secara naratif ataupun bercakap, menulis dan sebagainya. Okey, cara kedua nak dapat ambil isu tadi ialah dengan pemerhatian. Kalau pertama tadi refleksi, kedua pemerhatian. Pemerhatian kita lihat sendiri. Apabila guru tu lihat dengan murid, apa yang murid tu buat. Contohnya tadi kita ambil pasal hak asasi manusia. Bila nak jawab soalan tadi tu, pelajar ni lama sangat nak fikir. Kita tanya dia, awak ingat tak hak asasi manusia tidak ada 5? Apa dia? Pelajar tak boleh nak jawab. Itu ialah melalui pemerhatian kita. Jadi kita nyatakan berdasarkan pemerhatian dalam kelas, saya dapat lihat apabila guru menyoal tentang hak asasi manusia, pelajar tidak dapat untuk menghuraikan hak asasi tersebut. Di samping itu, pemerhatian juga boleh dapat diperoleh daripada proses pengajaran dan pembelajaran semasa murid rehat ataupun pada pilihan masa. Dan dia boleh menimbulkan satu situasi real ataupun nyata sebab kita dapat lihat sendiri
apa masalah-masalah yang terjadi. Jadi ambil kedua ialah melalui pemerhatian. Pertama tadi refleksi pengajaran dan pembelajaran. Okay, ini contoh pemerhatian. Ini bukan pendidikan moral lah. Contohnya kita dapat lihat pada waktu pertama pengetua perasan, murid-murid akan suka masuk ke tandas pada waktu pertama. Jadi bagaimana cara nak selesaikan masalah ini? Iaitu murid-murid suka masuk tandas pertama, maka ianya perlu dilakukan kajian tindakan. Ini mungkin di bawah bidang apa tadi? Bidang pentadbiran, iaitu di bawah hak dewan murid, AJK keceriaan 3R ataupun AJK tandas misalnya lah. Jadi kena selesaikan. So dah selesai dah, ambil pertama tadi refleksi, ambil kedua ialah pemerhatian. Jadi dah selesai dua aspek, fokus dan juga ambil. Ada persoalan tak untuk ditanya tentang kedua ambil? Kita dah fokus, kita dah ambil. Sekarang kita masuk pula kepada idea. Okey, idea inilah selalunya yang menjadi bebanan kepada para guru untuk memikirkan apa dia idea yang terbaik untuk diberikan dalam menghasilkan satu kajian tindakan yang bagus. Sebab idea ini bukannya satu perkara yang kata orang tu kita nak senang-senang keluar saja. Idea inilah yang dikatakan sebagai kajian tindakan ataupun intervensi yang tuan-tuan puan ingin lakukan. Okey, pertama sekali, idea yang dilakukan haruslah idea secara spontan. Kadang-kadang benda tu muncul tak disangka. Seringkali kita buat perkara tersebut secara spontan tanpa kita sedari. Contohnya, ada cikgu dekat kawasan tapak perhimpunan, dia pergi ke kawasan perhimpunan, dia jalan-jalan kan, dia jalan kat perhimpunan, dia bawa rotan. Dia hentak-hentak rotan tu, tiba-tiba belajar senyap. Dia cakap, rupanya rotan ni memberikan satu psikologi lah, tak sangka. Bila kita jalan-jalan ni, budak-budak senyap. Jadi maksudnya, idea spontan tadi tu boleh diguna pakai. Sama juga dengan cikgu. Bila cikgu mengajar, bila cikgu rasa dia tiba, benda ni baguslah untuk kita simpan sebagai kajian tindakan. Jadi secara yang wajarnya ialah cikgu jadikan dia sebagai satu kajian tindakan. Saya kan kalau dapat satu benda tu yang kata orang tu tiba-tiba bagus, yang boleh dikongsikan ataupun memberikan kesan kepada proses pengajaran, saya terus akan hantar voice call hantar kepada isteri saya supaya saya tak lupa idea-idea tersebut. Kalau tak guna voice call, kita rakam guna record sebab dia mudah, tak perlu kita nak menaik, menulis dan sebagainya. Jadi idea spontan ni mungkin cikgu dapat sedar semasa cikgu mengajar. Itu cara pertama untuk dapatkan idea. Kedua, aktiviti uji cuba. Ini ramai orang buat, try and test. Kita rasa sesuai, kita buat. Dapat tak mengatasi masalah tersebut, kita buat. Dapat tak atasi masalah tersebut, dan dia dilakukan berulang kali supaya kita dapat melakukan aktiviti ini dan akhirnya dapat menyelesaikan masalah dalam pengajaran yang terjadi dalam pendidikan moral tersebut. Yang ketiga ialah inspirasi idea yang ada daripada idea orang lain, kita guna pakai dalam diri kita untuk kita laksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kita. Contohnya, masa saya dipaksa untuk buat kajian tindakan 10 tahun lepas, idea-idea itu lahir sebenarnya daripada satu program daripada Muhda yang buat matematik tu datang ke sekolah. Masa tu saya fikir, apalah cara aku nak buat kajian tindakan ini. So saya pun terfikir dalam hati, why not saya cakap kita ambil je inspirasi idea daripada Muhda tu, guna nama dia, aku guna nama aku. Jadi saya pun fikirlah guna Faizi ni apa sebenarnya. Jadi kajian tindakan pertama saya ialah berkenaan dengan bahasa Melayu, nak buat karangan dalam bahasa Melayu. Sebab first posting saya kena mengajar moral dan juga bahasa Melayu serta amalan bahasa Melayu kelas peralihan. Jadi idea orang lain tu boleh dijadikan inspirasi. Katalah hari ni kalau cikgu dengar orang tu buat kajian tindakan bagus untuk subjek matematik dan sains. Okey, dia menggunakan teknologi seperti Facebook, Instagram, Twitter. Okey, itu idea dia. Kalau cikgu nak ambil idea dia, boleh bawa kepada idea cikgu, tapi cikgu ubah. Kalau dia guna Instagram, Twitter dan juga Facebook, cikgu gunalah YouTube, Tumblr, apa lagi, Twitter, benda-benda lain. Tetapi benda tersebut ialah berlainan. Cuma inspirasi tadi asas daripada idea mereka, dan dia buat subjek sains math, cikgu buat subjek pendidikan moral. Tidak menjadi satu masalah. Jadi inspirasi idea. Okey, ini contoh pelaksanaan idea yang kita boleh buat. Seperti yang saya katakan tadi, isu hak asasi manusia dalam bidang pendidikan moral ini. Okey, isu ni paling besar sebab budak-budak susah nak mengingat hak asasi manusia. Even kalau kita tanya dengan orang yang berada di public sekarang pun, ramai yang tak tahu hak asasi manusia. Jadi cuba cikgu angkat tangan 5 jari masing-masing. Walaupun tak ramai dalam sesi petang ini, tak apalah, kita kongsi mana yang ada saja. Okey, cikgu cuba angkat tangan cikgu 5 jari. Okey, kita mulakan dengan jari yang besar ni. Jari yang paling pertama ni. Ini ialah ibu,
jari. Saya tanya pelajar, ibu jari, baik. Ibu ni ialah seorang apa? Ada yang sebut perempuan lah. Dan yang betul ialah wanita lah. So, hak asli manusia yang pertama ialah hak untuk wanita. Begitulah. Yang kedua, jari telunjuk. Siapa yang suka bagi arahan? Tunjuk, bagi arahan dekat tempat awak sekarang belajar. Mestilah cikgu. Atas cikgu siapa? Atas cikgu ialah cikgu guru besar ataupun pengetua. Dia tu siapa? Dia tu ialah bos. Bos kan? Ialah dia bos. Jadi cikgu sekarang berada dalam bidang apa? Bidang pekerjaan. So hak kedua ialah hak bekerja. Bila saya angkat jari ni, jari hantu ni, semua mulalah pelik-pelik kan. Dia orang panggil ni lucah kan. Okey, jadi hantu, saya cakap, hantu terbang. Hantu terbang tak ada apa? Tak ada apa dia cakap kan. Hantu terbang tak cecah tanah kan. Sebab apa? Tak ada kaki. Orang yang tak ada kaki ialah apa? Orang kelainan upaya. Ini seterusnya ni jari apa? Jari manis. Okey, cuba tengok ibu-ibu awak di rumah. Dia orang pakai apa kat sini? Pakai cincin. Cincin beli kat mana? Cincin beli dekat kedai. Bila kita beli kat kedai, kita sebagai apa? Sebagai pembeli lah katanya kan. Tak ada lagi tinggi, sikit lagi tinggi. Kita sebagai pengguna. Begitu kan. And then last but not least, paling small, paling kecil. Ini dah jari apa? Inilah jari yang paling kecil ni lah kan. Dalam keluarga siapa paling kecil? Dia cakap adik dia lah. Adik dia apa? Adik dia lah kanak. So terhasillah kajian tindakan nak ingat hak asasi manusia pendidikan moral dengan menggunakan konsep 5 jari. Ini contoh lah. Jadi maksud dia idea-idea terbina tadi ni semua berasas daripada idea-idea yang kita boleh rencanakan. Pertama, idea spontan. Macam tadi tu 5 jari tu sebab cikgu tu dia pegang tangan, dia terfikir, why not aku tak fikir jari ni sebenarnya boleh diberikan satu definisi untuk membuat kajian tindakan. Yang kedua, inspirasi idea. Yang seterusnya ialah aktiviti uji cuba. Itulah dia idea. So kita dah selesai fokus. Bila kita buat kajian tindakan, kita kena fokus. Kita dah ambil isu tentang fokus yang kita tunjukkan tadi. Sekarang ni kita dah ideakan dia untuk menyelesaikan isu tadi. Tadi saya dah cerita fokus tadi ni ialah dalam hak asasi manusia. Ambil isunya ialah tentang budak-budak tak ingat hak asasi manusia tadi tu. Kita buat idea tadi, kita gunakan 5 jari, dah selesai. Dan sekarang ni kita teruskan kepada FAIZ, Zahir. Okey, apa dia Zahir? Zahir ni ialah satu program di mana kita kena merancang bagaimana nak menulis kajian tindakan. Untuk bahagian ini, saya tak terangkan detail sebab kalau tuan-tuan perempuan berminat nak buat kajian tindakan, tuan-tuan perempuan akan saya akan pandulah atau sebenarnya saya dah ramai dah terlibat dengan bengkel kajian tindakan saya ni. Baru saya baru balik daripada Kelantan, iaitu kajian tindakan untuk guru-guru zon timur, pantai timur untuk guru-guru cemerlang kan. Jadi dah banyaklah di bawah saya ni bimbingan-bimbingan pelajar ataupun guru-guru yang buat kajian tindakan, saya akan bantu dia. So dalam bahagian Zahir ni dia agak detail sikit, jadi siapa yang berminat akan bersama dengan saya dalam kelas-kelas seterusnya. Jangan risau, saya tak pernah kenakan bayaran sebab memang niat saya bila saya dah selesai PhD, saya nak kongsi lebih banyak tentang pengajaran kajian tindakan ni untuk di peringkat sekolah. Okey, jadi kita nak rancang, bila kita nak Zahir tu, kita kena fikir bagaimana kita nak apply benda yang kita dah buat tadi. Kita dah ada fokus kita dah ada isu kita dah ada idea kita, sekarang kita nak Zahir dia kepada orang ramai. Dan macam mana cara kita nak apply kepada pelajar-pelajar tadi. Pertama sekali kita kena merancang. Okey, untuk melaksanakan Zahir ini kita kena gunakan model Chemist and McTaggart. Ada 4. Merancang, bertindak, mereflect dan juga merancang, bertindak, kemudian mereflect dan juga membuat satu kesimpulan untuk menyelesaikan isu tersebut. So first kali kita rancang. Okey, katalah kita buat contoh tadi ni gambar ni. Kita ada gambar pelajar-pelajar yang suka buang sampah dalam kelas. So kita rancang apa? Macam case tadi tu ialah kisah hak asasi manusia. Kita rancang dia. Kita nak buat apa kaedah untuk menyelesaikan tadi tu. Macam case ini dia buang sampah dalam tandas, kita buatlah perancangan, kita senaraikan idea-idea yang ada tadi. Ni ialah rancangan ni berdasarkan idea. Contohnya dia nak buat program tandas angkat, program no shoes, tak ada kasut, projek amanah, projek tandas cantik. Dia senaraikan je lah. Sebenarnya kalau ada satu rancangan pun sudah baik. Kalau ada banyak, lebih bagus. Macam ni mungkin senang kan, jadi dia banyak rancangan dia. Katalah dia pilih program tandas angkat. So benda itu yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kajian tindakan dia. Kemudian dia bertindak. Bila dia rancang, dia nak bertindak. So bila kita nak bertindak, saya suka tuan-tuan perempuan ataupun cikgu gunakan ujian di peringkat awal ataupun ujian pra. Iaitu jika perlu senaraikan
ujian pra ni kita bagi latihan. Contohnya kita bagi latihan tadi tu hak asasi manusia. Murid-murid tadi tu tak tahu, bila nak jawab je semua tinggalkan jawapan. So kita dah dapat satu dapatan menunjukkan murid-murid tak dapat nak menjawab tentang hak asasi manusia. Dia menggunakan ujian awal, okey. Dan tindakan yang kedua ialah kita laksanakan kajian tindakan kita dengan menggunakan konsep 5 jari tadi. Tindakan yang ketiga ialah kita laksanakan ujian post pula, iaitu ujian selepas. Kita bagi pula soalan yang lebih kurang sama dan kita lihat boleh tak budak-budak ingat berdasarkan daripada intervensi kita tadi menggunakan konsep 5 jari untuk menjawab ujian post tadi tu. Sebenarnya dalam bertindak ni akan ada lebih detail, iaitu banyak lagi lah cara-cara cabang yang akan saya ceritakan sekiranya tuan-tuan puan-puan berminat untuk melaksanakan kajian tindakan selepas ini. Dan yang ketiga ialah stepnya ialah memerhati. Memerhati ni bermaksud kita nak collect data. Bagaimana kita nak dapat data daripada kajian tindakan tadi tu. Bila kita dah buat ujian pra, ujian post dan kita dah laksanakan intervensi tadi tu, nak dapat data tadi tu kita boleh menggunakan soal selidik, tanya dengan murid. Kita boleh buat temu bual, tanya dia secara temu bual, rakam bola handset. Boleh buat pemerhatian. Maksud pemerhatian, kita lihat dia dalam kelas tadi tu. Dan kita buat analisis dokumen. Maksud analisis dokumen, tengok berdasarkan bahan-bahan seperti latihan, buku nota, catatan dan sebagainya. So benda-benda ini semua akan saya terangkan sekiranya tuan-tuan puan-puan sangat berminat untuk menghasilkan kajian tindakan selepas ini. Hari ini saya nak cerita asas saja di peringkat awal dahulu. Dan yang keempat ialah reflect. Maksud reflect, bila kita dah selesai kajian tindakan, apa yang kita dapat tadi tu, kita buat satu kesimpulan. Pertama, saya suka kalau tuan-tuan buat kekuatan kajian tindakan kita. Apa yang kita buat tadi tu, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia, cadangan penambahbaikan pada masa akan datang, dan cadangan kajian yang akan cikgu buat pada masa akan datang. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam Zahir ni ada 4 yang cikgu perlu ingat, iaitu merancang, bertindak, memerhati dan juga mereflect berdasarkan kepada model Kemis dan McTaggart. Okey, jadi kita dah selesai sebenarnya pada frasa yang keempat. Fokus tadi tu, cikgu fokus apa yang cikgu nak buat, ambil isu, cikgu kena cari apa isu yang terjadi terhadap fokus yang cikgu ingin lakukan tadi, dan seterusnya I ialah ideakan. Bila dah ada fokus, dah ada isu, kita ideakan bagaimana kita nak solve the problem tadi tu. Itu dikenali sebagai intervensi kajian tindakan. Dan kita zahirkan dia, kita apply bagaimana cara untuk kita laksanakan kajian tindakan tadi melalui merancang, bertindak, memerhati dan juga mereflect. Sekarang kita nak tengok kepada yang frasa terakhir. Saya tuliskan tadi sekejap je sebab ini adalah asas bagaimana cerita kisah kajian tindakan. Yang terakhir ialah implementasi. Saya kongsikan implementasi punya slide. Okey, frasa implementasi ni sebenarnya yang saya share nampak harap nampak lah. Okay. Frasa implementasi ni ialah satu benda yang orang jarang tunjukkan, tapi saya nak tunjukkan dalam kajian ini. Maksud implementasi tu, bila kita dah buat kajian tindakan, apa sebenarnya extra value added yang cikgu akan dapat dan cikgu perolehi. Yang ini ramai orang mungkin pernah dengar tapi tak dapat nak eksperimentasi yang lebih jelas. Hari ini saya nak kongsikan. Pertama sekali, bila kita dah siap kajian tindakan, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu semua bolehlah gunakannya dalam bilik darjah dalam kelas. Macam saya mengajar di dalam kawasan tapak perhimpunan, kita mengajar di mana-mana lah maksudnya kan. Dan kita apply benda tersebut. Dan bila kita dapat buat dalam kelas tadi, pelajar akan suka sebab dia cakap, cikgu ni menarik lah cikgu buat benda ni. So kita boleh implementkan di dalam kelas. Kita boleh mengajar pelajar. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh sebar luaskan secara in-house untuk datang dalam perkhidmatan di mana-mana, sama ada di sekolah, di institusi atau mana-mana sahaja boleh kongsikan benda ini dan kita boleh sebarkan di seluruh Malaysia pun sebenarnya. Macam ni ialah masa saya buat kajian tindakan pertama tahun 2010, kaedah Faizi masa tu untuk bahasa Melayu. Jadi saya sebarkan ke banyak tempat lah, di sekolah MRSM, sekolah sains dan beberapa tempat dan kawasan. Kemudian boleh sertai seminar sama ada persidangan di dalam negara ataupun di dalam luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu semua, saya dah bawa kajian tindakan sampai ke peringkat dunia dan saya tak malu bawa kajian tindakan saya, walaupun kata orang kajian tindakan ni boleh ke sampai ke peringkat dunia, boleh tuan-tuan dan puan-puan, dan jangan risau sebab dia ni diguna pakai oleh banyak di negara luar, especially di luar negara. Mereka memang dengan kajian tindakan dah lama dalam sistem pendidikan. Di Malaysia ni kebudayaan kita tak berapa sangat lah. Okey, macam ni saya menyertai
Asian Conference Education yang mengumpulkan semua guru-guru di Asia, di Jepun, ada Indonesia, Brunei, Singapura, Jepun, Rusia dan sebagainya lah. Dan kebanyakan guru-guru ini membentangkan kajian tindakan. Maksudnya kalau tuan perempuan buat kajian tindakan boleh sampai ke peringkat dunia. Ini di Indonesia membentangkan kajian tindakan. Ini di Malaysia, tapi kajian tindakan ini di peringkat Asia juga. Ini di Selangor lah, di JTN Selangor. Lihat ni, saya bentang kajian tindakan dia using Facebook application in school-based assessment for moral studies. Di Jepun ni masa tu, dalam bilik saya tu ada daripada Taiwan, Kanada, semua bentang kajian tindakan. Jadi bila kita nak kajian tindakan, kita implementasikan dia kepada orang-orang luar sana. Dan seterusnya kita boleh menyertai pertandingan inovasi ataupun pertandingan kajian tindakan. Walaupun ada pendapat yang menyatakan kajian tindakan ni tak bolehlah dipertandingkan. Dia memang bukan satu budaya sebenarnya. Tapi mungkin ada sesuatu kredit yang orang nak berikan, kita pun bolehlah sertai pertandingan-pertandingan tersebut. Jadi yang saya ceritakan kepada tuan-tuan puan tadi, saya dah menyertai pertandingan kaedah Faizi ni untuk buat karangan bahasa Melayu sampai ke peringkat akhir di UKM. Masa saya sambung belajar master, saya wakil fakulti pendidikan dan saya layak ke peringkat akhir pada ketika itu. Tapi tuan-tuan dan puan yang kelakarnya, walaupun di peringkat akhir, tapi yang bertanding ni semuanya ialah doktor-doktor perubatan. Mereka tu buat kajian inovasi mereka tentang pintasan jantung. Saya hanya membuat tentang penulisan karangan bahasa Melayu. Memang susahlah nak bersaing. Tapi nak menunjukkan kajian tindakan ini sampai ke peringkat yang sangat tinggi tuan-tuan dan puan kalau kita buat secara istiqamah dan kita buat ikhlas betul-betul untuk membantu murid kita dalam kelas. Kalau kita tanding tu dapat emas, pingat dan sebagainya lah. Kalau kita tanding di peringkat universiti dan sebagainya, kalau dapat pingat emas tu sangat hebat lah. Bagi saya lah kan, kalau gangster tu biasa-biasa sebab gangster tu semua orang akan dapat biasanya bila bertanding. Cuma nak dapat emas tu agak susah. Okey, dan baru-baru ni saya bertandingkan kajian tindakan lagi dengan tajuk tesis PhD saya dan dapat tempat pertama di peringkat antarabangsa dianjurkan oleh UIA dan dapat 400 USD. Semua ini ialah kajian tindakan. Di samping itu tuan-tuan boleh dapat anugerah kenaikan pangkat, HLP. Bagaimana bila kita buat kajian tindakan ini, orang akan lebih merujuk pada kita. Saya nak ceritakan di sini bukan nak tunjuk kehebatan saya, tapi nak tunjukkan kelebihan kajian tindakan ini sampai tuan-tuan dapat dibawa ke hadapan dalam banyak bidang. Okey, dan saya dah dapat APC 2 kali juga disebabkan kajian tindakan. Dan yang paling penting, saya dapat HLP kajian tindakan di usia yang paling muda. Saya sah jawatan, saya terus apply HLP dan saya dapat HLP. Sambung dalam sarjana kurikulum dan pedagogi dalam pendidikan moral. Tesis saya ialah kajian tindakan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya juga selesai pengajian PhD juga dalam bidang kajian tindakan sampai mendapat doktor pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia tesis PhD dan ini ialah tesis master kajian tindakan yang saya buat sampai ke peringkat doktor falsafah dan kita boleh penerbitkan banyak proceeding dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan-puan, seperti yang saya ceritakan tadi di peringkat awal, kalau saya katakan tadi, siapa yang sempat tengok bersama dengan saya di awal-awal tadi, saya dah sebut 2 orang nama kan, iaitu Kak Nah dan juga Kak Zu. Dua inilah sebenarnya individu yang telah memberikan paksaan kepada saya untuk menyiapkan kajian tindakan. Sebab itulah saya serahkan tesis kepada mereka sebab mereka lah saya selesai mendapat doktor dalam bidang kajian tindakan pendidikan moral, iaitu kurikulum dan juga pedagogi. Jadi apa yang saya ceritakan tadi iaitu F, A, I, Z dan I sebenarnya ialah satu asas bagaimana nak memberi rangsangan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam menghasilkan kajian tindakan. Kita ingat pertama ialah fokus. Bila kita nak buat kajian tindakan, kita fokus dulu apa perkara yang kita nak buat. A itu kita ambil isu. Bila dah ada fokus yang kita nak tuju tadi tu, apa isu-isu yang ada dalam fokus itu kita lakukan. I itu ialah kita idealkan. Bagaimana kita mengidealkan untuk menyelesaikan isu-isu terjadi. Z tadi ialah zahirkan, iaitu cara untuk kita mempersembahkan penulisan kita, and then last but not least ialah implementasikan. Jadi itu sebenarnya sahaja yang saya nak kongsikan pada petang ini secara basic kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkongsian secara ringkas tentang F, A, I, Z dan I dalam menulis kajian tindakan pendidikan moral. Minta maaf kalau bunyi tak berapa cantik sebab hujan lebat di tempat saya ni. Ada persoalan tak yang ingin diajukan? Lepas ni saya akan sharekan link kehadiran dan juga link sijil untuk program pada petang ini. Ada apa-apa nak tanya tak? Sebab lepas ni saya akan bina satu kumpulan grup WhatsApp yang betul-betul minat untuk program tindakan. Sebab memang ramai orang kata nak buat tindakan tapi tak ada orang yang betul-betul sungguh nak buat. Macam petang ni, saya pun tak sangka sikit
Selalu saya buat sesi ni ramai lah, beratus, tapi kali ni mungkin saya buat grup kecil kan, dalam kumpulan Telegram kajian tindakan moral, tak ramai, dalam tu ada 50 orang je, mungkin sikit. Ada soalan tak nak ditanyakan? Silakan kalau ada nak tanya. Saya ada share link kehadiran, tuan-tuan perempuan boleh ambil link tersebut untuk link kehadiran. Yang kedua ni ialah sijil. Saya sediakan sijil saya lah sebagai kenangan tuan-tuan perempuan menyertai program ini. Yang atas tu sijil kehadiran, bawah tu ialah sijil. Saya memang dah siap-siap backup dekat handset ni sebab saya dah syak dah memang rangkaian akan terputus di dalam kawasan perumahan saya ni sebab saya duduk di kawasan kampung jadi kalau ada apa-apa yang nak ditanya boleh ajukanlah kepada saya. Tapi hujan pun lebat ni kawasan ni. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya, saya akan cuba jawab lah. Silakan. Ada tak? Terima kasih kepada Amy DVD, Roslina, Dikal, Fatin Syahma, Muhammad Alif, Muhammad Fendi Musa bersama-sama dengan saya pada petang ini. Ada yang nak tanya? Kalau tak ada, kita sudahkan sesi kita sehingga ini saja. Dan kalau ada masa rezeki, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Sebenarnya saya sangat beroptimis nak ajar guru-guru pendidikan moral sebab tuan-tuan dan perempuan, guru pendidikan moral ni kat sekolah jarang ada menyerlah. Perasan tak? Yang menyelah guru sains, matematik. Saya nak cuba bawa kalangan-kalangan guru pendidikan moral. Sebab itu saya banyak bawa kawan-kawan saya sekarang ni di ketengah-ketengahkan supaya kata orang pendidikan moral ni penting tau, tapi tak ramai yang menyelah. Jadi kita nak menyerlahkan guru-guru pendidikan moral di Malaysia. Jadi saya mohon kemaafan kalau ada salah dan silap. Perkongsian ni memang ringkas je, pendek sebab saya sebenarnya nak tengok berapa ramai yang minat dan juga ingin bersama-sama dalam kajian tindakan. Selalu saya buat secara umum tapi kali ini buat juga kali ini saya buat khusus untuk pendidikan moral saja. InsyaAllah nanti kita akan ni lah. Yang pasti tadi tu tulis nama tuan-tuan perempuan, letak apa tu kehadiran dan juga sijil. Sijil tu akan di-email kepada email yang tuan-tuan perempuan isi tadi tu untuk mendapatkan sijil. Okey, kalau tak ada apa-apa itu sahaja. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.